Tapi kita sekarang nak cerita sebenarnya bila antara mereka yang tak tahu ni, fidyah adalah hukumnya adalah wajib untuk dibayar. Betul. Fidyah ni macam denda lah. Denda sekiranya kita ni sebagai umat Islam yang sengaja meninggalkan puasa ini, tapi bukan sengaja apa, macam ada sebab-sebab tertentu lah. Bukannya sengaja je. Sebab apa tak nak puasa, tak apalah aku bayar fidyah. Ada yang bergapai macam tu. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Sebab apa? Sebab itu antara yang mereka katakan bahawa fidyah ni macam mereka mengambil ringan lah tentang perkara ini. Tetapi fidyah ini harus dibayar oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Okey, baik. Untuk memperkatakan panjang lagi Sofia berkaitan dengan fidyah ini, minggu lepas kita dah bersama dengan Ustazah, tapi rasa macam tak puas minggu lepas sebab berlaku sedikit gangguan teknikal, kan? Kita bawakan terus ke studio. Akhirnya kali ini insya-Allah lah tak ada gangguan apa-apa lagi. Okey, silakan Sofia. Kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah meluangkan masa datang juga ke studio kita. Ya, alhamdulillah. Boleh sampai. Alhamdulillah. Ustazah, kita mulakan perbincangan kita lah ya. Antara yang mungkin menjadi sedikit komplikasinya bukan antara mereka yang sengaja mencari alasan untuk tidak menggantikan puasa, tetapi antara mereka yang sedikit komplikasinya adalah kaum wanita, kaum hawa. Mungkin kita nak perincikan sedikit sebanyak lah Ustazah. Apakah ialah keperluan bagi mereka untuk membayar fidyah itu bila mereka berhadapan dengan situasi seperti mengandung, menyusukan anak. Mungkin sedikit permulaannya di situ Ustazah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bila kita sebut berpuasa, jadi puasa ini dia merupakan satu kewajipan pada seluruh individu lah yang dia menepati syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat wajib berpuasa. Jadi antaranya orang tu mestilah Islam, baligh ya, lepas tu bermukimlah, tidak bermusafir, kemudian dia tidak haid dan nifas dan sebagainya. Baik. So bila sampailah pula pada di saat keadaan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia kena qada terlebih dahulu. So bila dia tidak boleh qada, kemudian sampai waktu dia dah terlewat sebab dia ada tempoh untuk qada. So bila dah melangkaui tahun, maka dia kena bayar fidyah pula. Maksudnya qada tetap qada. Tambah dengan fidyah. Okey, itu dia punya formula yang pertama. Formula yang kedua pula, yang pertama tu tadi dia semua, lelaki ke perempuan ke, dia kena macam tu. Kalau lelaki yang bermusafir, dia patut tahun tu dia kena bayar juga dia punya puasa. Tapi tak bayar-bayar sampailah kepada tahun depan. Dan Ramadan tu, dia kena qada puasa plus fidyah. Baik. Okey. So bagi kaum wanita pula yang macam Sofia tanya tu kan, especially untuk ibu-ibu yang hamil ataupun ibu yang sedang menyusukan. Jadi kalau ibu hamil yang menyusukan, dia risau sangat pasal anak dia ni. Pasal diri dia tak ada masalah pun. I'm okey. Dia katakan, saya sihat, tapi saya risau pasal anak. Masalah dia, ibadah puasa ini adalah ibadah badani. Ibadah kita sendiri. So jadi bila kita kaitkan dengan anak, kaitkan dengan baby yang dalam kandungan kita, maka di situ kita kena bayar fidyah. Jadi dia buat dua lah. Kalau dia tinggalkan puasa tu, dia kena qada dan juga fidyah. Tapi kalau dia cuma risau diri dia saja, atau dia risau diri dia plus kandungan dia, tapi diri dia tetap ada, dia cuma qada je, tak perlu bayar fidyah. Jadi senang tak tu? Jadi bergantung pada diri masing-masing lah. Itulah niat tu untuk apa sebenarnya kan. Ustazah, tadi awal-awal tadi saya dah sentuh sikit berkaitan dengan orang yang sengaja meninggalkan puasa ni. Sebab mungkin Ustazah pernah dengar jugalah tentang perkara ni. Sebab saya pun selalu dengar juga orang cakap macam tak yalah puasa, buat apa puasa ni, kan boleh bayar fidyah. Persepsi itu harus kita tangkis betul-betul Ustazah. Ustazah mungkin ada kata-kata tentang perkara ini? Ya, kita sangat khawatir sebab puasa ini apabila kita tinggalkan, ada hadis yang menyebutkan kita tidak boleh membayar walaupun setahun kita berpuasa hanya nak menggantikan satu hari pada Ramadan itu. Ini bagi puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi kerana ini merupakan satu rukun Islam kita apa? Kan rukun Islam kita tu kita kena completekan, kena sempurnakan. So bila kita tinggalkan itu bermaksud kita telah mengkhianati akidah ataupun agama kita sendirilah, ataupun dengan kata lain kita boleh mengkhianati tujuan kenapa Allah hantar kita atas dunia ini, sebab kita kena beribadah. Itu masalah dia. Okey, jadi pada saya rasa kita kena kuatkan hati dan semangatlah untuk terus menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada nafsu kita. Jadi kalau kita memilih untuk tidak berpuasa, maka kita sebenarnya sedang membuktikan pada Allah bahawa aku ini adalah hamba kepada nafsuku.
Dia datanglah qada dan fidyah ni untuk menunjukkan kita seorang umat Islam yang committed lah. Dan kita membayar semula hutang kepada Allah SWT. Betul. Ustazah, kita nak tanyakan, kalau boleh saya nak balik sebelah kepada perbincangan bagi kaum hawa lah. Saya nak tahu sebenarnya, saya pasti bagi ramai para ibu yang mungkin ibu muda, ibu yang baru saja melahirkan anak dan sebagainya, mungkin sedikit kekeliruan di situ. Bagaimana? Sedangkan bila kita mengandung 9 bulan dan tahun selepas itu mungkin dia menyusukan anak dan sebagainya. Jadi tahun demi tahun hutang berpuasa kita adalah semakin lama semakin bertindih. Jadi mungkin kita dapatnya sedikit sebanyak perkiraan Ustazah yang boleh kongsikan bersama kita. Kita nak fahami selanjutnya, tak nak tertinggal tahun-tahun yang sebelum ini. Betul. Jadi macam mana tu? Okey, dia ada dua keadaan. So bagi kes-kes ibu yang hamil atau ibu yang menyusukan, contohnya 3 tahun berturut-turut yang Sofia sebutkan. Tahun pertama 1440. Kita katalah tahun 1440 dia hamil. Jadi dia tak boleh puasa. Sebulan tak boleh puasa. 30 hari dia tinggal. Okey, tak apa. So lepas tu dia melahirkan. Dan bila melahirkan, datang Ramadan satu lagi. Dia pula menyusukan. Menyusukan setahun, 1441. Tak boleh puasa. Datang satu lagi, 1442. Kan? Menyusukan, sebab menyusukan anak kan 2 tahun. Betul. Jadi 3 tahun itu dia berturut-turut tak boleh berpuasa dengan sebab syarak. Maksudnya uzur syar'i. Maka pada dia hanya ganti puasa je. Berapa puasa yang ditinggalkan? 90 hari. So 90 hari je tanpa bayar fidyah. Okey. Jadi itu ada disebutkan lah. Okey. Sebab kita meninggalkan tanpa uzur syar'i. Tetapi sekiranya 90 hari itu, katakanlah selepas tahun ke-4, tahun ke-5 masih tak habis-habis lagi dia menghabiskan 90 hari itu, adakah diperlukan untuk membayar fidyah ke bagaimana? Kalau yang untuk kes yang itu tidak. Tidak, sebab tinggallah 3 tahun. Okay. Selepas 3 tahun jadi dia kena berusahalah untuk bayar sedikit. Sebab dia ada apa kata tu alasan ataupun sebab yang jelas. Cuma ada satu lagi, Sofia. Masalahnya apabila kita ini haid dan nifas lah. Okey, bila haid dengan nifas, lepas tu kita 8 hari tertinggal puasa. Jadi tinggal puasa tu tahun 1440. Ni 1442 tak bayar lagi. Jadi kita punya bayaran kita adalah qada, kena qada. Lepas tu fidyah kita dah boleh berganda. Dan untuk pengetahuan semua, kita kena cek balik dengan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Sama ada digandakan ataupun tidak. Sebab dia berbeza lah. Ini soal khilaf. Dan ada perbezaan pandangan di situ. Jadi kita kena merujuk pihak pengurusan ataupun jabatan agama di negeri masing-masing. Jadi kalau Selangor, tidak perlu. Okey, contoh kalau negeri lain, saya tak pasti mana negeri yang dia menggandakan. Okey, sebagai contohlah, tahun 1440 tu kita tinggal 8 hari. 1441 tak sempat nak bayar lagi. Okey, 1441 tu patutnya sudah kena fidyah sebab dah melangkaui tahun. Baik. Jadi kemudian 1442 dia bayar tak lagi ganti tu, 8 hari tak ganti, fidyah pun tak bayar juga. Amboi. Okey, jadi yang fidyah dia itu perlu digandakan. Yang ini bagi kes-kes yang menggandakan fidyah. Cakap berkenaan dengan kaum hawa ni, saya ni sebagai mewakili kaum lelaki ni macam terfikir, wow, ianya macam hadiah daripada Allah lah sebenarnya untuk wanita yang menyusukan. Betul. Dan juga yang mengandung ini sebenarnya kan. Okey, Ustazah, sebenarnya kita nak buka talian. Saya percaya ramai di antara penonton Malaysia hari ini pun ada pertanyaan berkaitan dengan fidyah ni. Mungkin ada kekeliruan yang timbul. Anda boleh hubungi kami seperti biasa taliannya 0377261603 untuk anda bertanyakan apa sahaja soalan berkaitan dengan fidyah bersama dengan Ustazah. Baik Ustazah, kalau tadi Sofia dah menyentuh berkaitan dengan wanita, ini berkaitan dengan macam ada seseorang tu yang mungkin niat orang yang dah telah meninggal dunia kan. Jadi macam mana Ustazah caranya untuk kita nak membayar balik mereka yang dah niatkan untuk puasa tu tapi meninggal dunia? Bagaimana? Okey, masya-Allah. So jadi kalau ada yang telah meninggal dunia, jadi kita sebagai seorang anak lah kita katakan. Sebagai seorang anak ni kita rasa sangat bertanggungjawab untuk menyempurnakan ibadah mak dan ayah kita. Jadi kita ada dua pilihan. Jadi seandainya yang pertama ayah ibu kita ini arwah dia meninggal sebab sakit. Sakit yang tenat dan sebagainya. So kita kira dulu berapa yang dia tak boleh puasa. Jadi yang itu siap-siap kita bayarkan fidyah. Okey. Tetapi kalau dia sengaja dia tak berpuasa. Jadi anak-anak ni rasa macam Allah, macam manalah mak ayah ni kan dah meninggal dunia lah pula kan. Kita rasa macam
kita boleh cover ke tak, boleh cover ke tak. Sini ada dua pilihan lah. Nombor satu, kita pilih untuk menggantikan puasa. Kita puasa bagi pihak, tapi dia wali atau waris lah. Atau kita bayarkan fidyah. Cuma nak bayarkan fidyah ni dia kena libatkan harta anak-anak. Jadi anak-anak tu kena bincang sebab dia melibatkan sesuatu urusan mal begitu. Dan seandainya lah orang yang sakit. Orang yang sakit memang sah-sah tak mampu untuk berpuasa. Jadi patutnya dia memang bayar fidyah saja. Okey, tapi bila datang satu lagi tahun dia tak bayar, maka fidyah berganda. Ganda dia itu kena didarabkanlah dengan berapa tahun. So saya nak guna whiteboard boleh ke? Sebelum kita guna whiteboard, kita pemanggil. Kita panggil. Suku dari Johor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh. Ya, Haji. Dapet Budaya Johor ya. Saya nak tanya Ustazah. Silakan. Ya, Haji. Baik, saya nak tanya Ustazah, ibu saya lah yang masa tu meninggal melahirkan adik saya. Kemudian dalam meninggal tu dalam bulan puasa. Lebih kurang lah dalam katalah 20 hari dia tak puasa. Saya dah bayarkan fidyah. Jadi fidyah yang pertama tu okey ataupun kena bayar lagi fidyah untuk tahun-tahun yang belakangnya lagi. Pasal saya kadang-kadang terkeliru. Awak kena bayar, saya tak tahu fidyah. Betul ke tidak Ustaz? Itu saja soalannya ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So jadi ini kes dia di mana ibu dia meninggal dunia sewaktu melahirkan adik dia. Dalam kita letaklah dia kata 20 hari bulan Ramadan. Jadi 20 hari bulan Ramadan ibu dia meninggal dunia. So kita tengok 19 hari lah. So kita tengok 19 hari. Dan 19 hari itu ibu tersebut dalam keadaan hamil. So jadi dalam keadaan hamil dan dia dalam keadaan tidak sihat. Jadi di situ kita katakan dia exemptkan. Apa nama nak sebut ya? Dikecualikan. Dikecualikan daripada berpuasa. Maka syarat dia memang kena ganti. Cumanya dia telah meninggal dunia. Maka tidak perlu sebenarnya bagi waris untuk menggantikan puasa dia. Sebab dia memang dah sah-sah jelas dia dalam keadaan sakit. Betul. Jadi apa yang Haji katakan tadi, setiap tahun perlu ganti apa semua tu, bayar fidyah dan sebagainya. Dia dah tak apply. Dia tak terjadilah sebab dia sebenarnya tidak perlu pun. Tak perlulah sebenarnya. Tidak perlu. Okey, Ustazah, kita nak minta Ustazah perincikan sedikit sebanyak pengiraannya, kira bagaimana untuk kita membayar fidyah tu. Cukup nasi dan sebagainya, kita lah ramai harga beras. Harga beras, betul. Sebab saya pernah dulu saya melahirkan anak saya 7 Ramadan. Jadi saya kena bayar balik 23 hari. Jadi 23 hari tu saya bawa, ya Allah ya Tuhanku, memanglah jenuh lah. So saya kongsikan macam mana dia punya perkiraan ya untuk sahabat-sahabat semua. So boleh minta izin. Okey. So perkara yang pertama, kita elok kira ikut takwim lah. Ikut takwim hijrah ya. Jadi ikut takwim hijrah tahun ini 1442 hijrah ya. Nampak tak tulisan warna hijau ni? Nampak. So 1442 hijrah, nampak ya? So 1442 hijrah ini kita target ini puasa dah masuk Ramadan dah ni kan? Alright. Okey, so kemudian kita lihat tahun. Tahun yang kita tinggal contohnya 1439. Kemudian kita tinggal lagi 1440. Kemudian kita tinggal 1441, 1442. Ini semua hijrah. Baik. Alright ya. Okey, so berapakah jarak dia? Dan kemudian kita nak lihat yang ini puasa dia. Okey. Kemudian ini fidyah dia. So kalau pergi ke pihak majlis agama, dia senang sikit. Sebab apa? Sebab dia dah ada kalkulator. Betul. Tapi kan bila kita guna kalkulator pun kita kena tahu macam mana perkiraan dia. Betul. Ya, okey. So bayangkan 1439 contohnya kita tinggalkan puasa itu sebanyak 3 hari. So tulis sini 3 hari. Ya. Okey, 1440 kita tinggal berapa hari? Contohnya kita tinggal 2 hari. Okey, 1441 kita tinggal 1 hari je. 1442 kita belum tinggal lagi sebab baru 2 hari. Atau let's say lah kita sebut 2 hari kita dah tinggal sebab period 2 hari. 2 hari ni kita tinggal. Jadi jarak dia 1439 ke 1442. Cuba tolak, kita ada berapa tahun kat sini? 3 tahun kan? 39, 40, 41, 42. So 3 tahun. Kemudian 1440 ke 42 2 tahun.
1441 ke 42 setahun aja. 1442 ke 42 masih kosong. Okey. Nak tahu fidyah bayar sebab gandaan. Ini bagi yang gandaan. Ya. Kalau negeri dia ada yang negeri yang tak ganda, dia fokus pada ni je lah. Ini saja, tengok berapa kali. Ya, alright. So puasa 3 tinggal 3, jarak dia 3, jadi dia kena 9. 3 darab 3. Oh. Okey. Kemudian dia puasa tinggal 2 sebab dia dah melangkaui 2 tahun, dia kena bayar 4 fidyah dia. Oh, macam. Alright. So kalau misal kata satu je. 2 kosong tak ada lagi jarak sebab masih lagi awal kan, kita boleh ada peluang lagi untuk bayar. So tak perlu bayar. Tak perlu bayar fidyah lah. So jadi fidyah yang berganda tu 9, 10, 14. Jadi 14 kalau digandakan sebab kita dah melangkaui ini 3 tahun, melangkaui 2 tahun, ini dah melangkaui setahun saja. So yang ini belum langkau lagi. So 14 ni nak kira macam mana? 14 itu darabkan dengan harga 1 cupak nilai beras. Okey, cupak nilai beras pun dia lain-lain tau. Kalau Selangor RM4. Ya. KL RM4 tersilap macam tu. Selangor RM1.70 ke RM1.8. Macam tu kena check balik tu kan. So kalau lah kita letaklah KL RM4. Yang paling mahal Perlis RM5. Oh. Yang paling murah RM1.7. So darablah. So ini yang kita kena bayar kepada fakir dan miskin. Baik. Masa kita bayar tu tolong bagi tahu ini untuk fidyah saya. Okey. Sebab kalau tak takut tercampur dengan lain-lain. Sebab yang ni dia hanya golongan fakir miskin je. Jadi pihak pengurusan dia tahu, oh fidyah. Kalau fidyah dia akan masuk akaun khas untuk fakir miskin dan di situ dia akan uruskan bagi beras dan juga belanja makanan. Okey, kita tengok yang tak langkau. Ini bagi yang langkau. Okey, kalau yang tak langkau, kita tengok sini, puasa dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia ni 8 puasa kan? Puasa kena tetap ganti. Ini wajib. Walaupun 10 tahun berikutnya, 8 hari yang ditinggal ini tetap 8. Tapi yang digandakan ini je lah. Yang dia kena tengok balik jaraknya berapa tu. Yang tu yang digandakan. Hari ganti puasa tak digandakan ya? Tak ada. Okey, baik. So yang ini tak payah ganda. Kalau tiba-tiba lah pula dah 3 tahun 8 darab 3 lah pula kan. Ataupun tu 3 darab 3. So tidak ya. So puasa tetap 3 hari. Baik. So fidyah dia adalah 9 hari. Now kalau Selangor contohnya dia tak dia gandakan. Maka 3 hari ini awak dah berapa kali dah? Okey, 1 ini yang dia dah langkau, kemudian langkau kan. So yang ini tak lagi. Yang ini tak dikira lagi. So dia tengoklah 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tu 6 cuma bayar satu dengan satu fidyah aja lagi. 6 darab 1. Jadi 6 juga. So instead of dia bayar 14, okey, betul 14 darab 4. Jadi dia 6 darab 4. Itu yang tak digandakan. Baik. Jadi dia, tapi tetap bayar fidyah sebab dah langkau tahun. Tak boleh kecuali daripada fidyah. Tetap bayar fidyah tapi tak ganda. Ianya bergantung kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Negeri masing-masing. Okey. Okey. Jelas tak? Jelas. Agak jelas. Okey, Dah macam cikgu dah ni. bersama kita semula.